Isu cop parkir atau menghakmilikkan parkir awam di kawasan perumahan awam PA dan juga projek perumahan rakyat PPR bukanlah baharu. Malah ia sering menimbulkan masalah sehingga membawa kepada pertengkaran. Sampai bila isu ini akan selesai? Adakah ia berpunca daripada kelemahan infrastruktur ataupun semuanya kerana sikap penghuni itu sendiri? Raja Hisham Raja Zaid ada kupasannya. Tinjauan kami di flat sekitar Ibu Negara mendapati ada sahaja penghuni yang menghakmilikkan petak parkir awam. Lihat sajalah kon atau apa sahaja objek yang mampu diletakkan penghuninya sebagai tanda petak ini mereka yang punya. Padahal semua sedia maklum, parkir di kawasan ini adalah terbuka dan bukan hak sesiapa. Parking ini bukan kondo. Kita kena understanding each other. Hari ni lu parking, besok saya parking. Hari ni saya cepat, saya parking. Hari ni lu lambat, lu kena terpaksa. So, tu macam lah sini keadaan. Benar. Saya dah buat banyak kali komplain dah. Tapi dari management langsung tak ada apa. Ganti rugi pun tak ada. Memang langsung tak ada. Hilang tu? Hilang tak? Dia ada pemotongan, rosakan motor je lah. Orang luar pun ada, kebiasaannya penduduk ada. Kalau ambil, tengoklah bang, gaduh ataupun koyakan seat. Yang masalahnya, dia orang macam blok macam itu. Dia macam dia punya, macam ni bagian sini dia punya. Ada sampai macam ini, sesetengah orang itu punya sifat. Ya, tak tegur. Jangankan saya, ini orang office ini pun tegur boleh gaduh. Rebut parkir ini sebenarnya bukan hanya untuk kegunaan peribadi, tetapi ada juga peniaga yang menjadikannya sebagai tempat untuk berniaga. Tidak kurang juga, masalah kenderaan tersadai dan pemiliknya tidak dapat dikenal pasti. Semasa mereka beli rumah ini, mereka hanya beli rumah. Tak ada dengan parking. Jadi mereka kena share. Siapa yang datang dulu, dia dapatlah. Yang lain terpaksa lah. Jadi kita dah beri notis, kita dah semasa AGM kita dah beritahu mereka jangan buat macam ni. Kita ada komplain dekat DBKL, dah komplain dekat polis. Baru-baru ni ada pergaduhan lah pasal parking. Sampai pergi polis malam. Sampai tumbuk-tumbuk semua ada. Masalah ini kami ajukan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ketika ini terdapat 63 PPR PA yang dibangunkan secara asasnya untuk memenuhi keperluan warga kota untuk memiliki rumah mampu milik yang diimpikan. DBKL mengakui jumlah sebenar parkir yang disediakan di semua PPR dan PA adalah sedikit berbanding unit kediaman. Sebenarnya kemudahan yang disediakan itu memang dikongsi bersama. Mereka memahami ini sebab awal-awal masa kita tawarkan rumah tidak ada kita benarkan mereka memilih ataupun petak khas untuk mereka. Jadi selagi tidak faham mengenai peraturan ini timbul sepatutnya dan sepatutnya mereka telah mengamalkan sikap berkongsi tempat kereta ini. DBKL juga sebenarnya tidak hanya goyang kaki melihat isu ini, sebaliknya mengambil beberapa inisiatif bagi mengatasinya. Ia termasuk menyediakan parkir bertingkat di 14 buah kawasan PA dan PPR. Bagaimanapun tidak dinafikan mereka berdepan kekangan ruang, pemilikan tanah, kos dan lain-lain. Tapi yang petak ini, memang petak ini bila kita tawarkan, mereka boleh cop. Maknanya kita tawarkan mereka, katalah petak nombor 1, mereka boleh memohon. Itulah petak mereka. Jadi ini sekurang-kurangnya dapat mengurangkan masalah kekurangan petak kereta di kawasan tersebut. Tapi bukan semua kawasan yang boleh kita buatlah. Dalam masa sama seperti mana yang saya sebut tadi, kita juga masih lagi mencuba kaedah-kaedah lain yang supaya supaya masalah tempat kereta ini boleh diatasi, dan kita juga menggalakkan penggunaan angkutan awam. Jelas, isu ini sepatutnya tidak timbul kerana umum sedia maklum parkir di PPR dan PA adalah milik bersama untuk dikongsi oleh semua penduduk. Pokok pangkalnya, di manakah nilai keprihatinan dan kesabaran untuk berkongsi sesama jiran tetangga yang sepatutnya menjadi amalan.